Ini adalah Komediri. Dan sekarang, host Anda, Harith Iskandar. Ada juga seorang yang balas. Woo! Semua balas. Terima kasih. Apa khabar semua? Nama saya Harith Iskandar. Inilah Komediri bersama Harith Iskandar. Dan seluruh episod ni saya akan bercakap begini. Inilah rancangan stand-up komedi yang pertama dalam bahasa Malaysia di Malaysia. Faham? Faham. Kejap lagi saya tanya soalan, kita buat exam. Itu cara cikgu cakap kan. Okey, apa khabar semua? Terima kasih kerana datang ke Komediri bersama Harith Iskandar. Hai, khabar? Wow, ada pakcik kat depan. Sorry, saya nampak macam pakcik mungkin muda. Tapi daripada sini, sebab lighting mungkin nampak. Saya test dulu. Abang nama siapa? Cik. John. Saya anggapkan pakcik sebab saya tengok. Saya bukan sebab pakcik nampak tua. Bukan. Sebab nampak matured. John, boleh saya tanya John, kita berintim sikit, kita personal sikit lah. Boleh. Yang lain tak payah dengar. So you just whisper. Umur berapa? Umur dalam 50 macam tu. Dalam 50 macam tu. Ini membagi agak luas lah. Boleh 50 ataupun 59. So, kira John, kita, walaupun saya sedikit muda daripada John, tapi kita daripada era yang agak sama. Kita daripada era, masa kita pergi sekolah dulu, berlainan dengan waktu sekarang. Boleh setuju tak, John? I think schooling sekarang dengan dulu lain, kan? Dulu, ingat tak, John? Ingat tak? The geometry, set geometry. Ingat tak? Set geometry kat sekolah. Saya tak tahu kalau sekolah budak-budak muda sekarang ada set geometry. Tapi masa saya muda dulu, saya ada set geometry. Tiap tahun saya dapatkan satu tin kan. Dengan set geometry. Saya buka dengan perkakas benda dia yang paling tak berguna langsung. Ingat tak? Mula-mula ni ada ruler 6 inci. Wah, kita keluarkan ruler dan ceng, tapi macam ni. Ruler 6 ni sebenarnya tak ada guna apa tau. Tak berguna langsung. Macam mana kita nak ukur lantai ni pun tak boleh. 6 inci, 6 inci satu kaki, 6 inci satu kaki. Dulu ni langsung tak boleh. Lepas tu ada satu perkakas yang ada dua benda yang begitu tajam tau. Yang ni ada guna. Bila sekolah St. John nak lawas sekolah Maxwell, kita bawa benda tu. Itu ada guna. Tapi perkakas, benda sekolah ni yang paling tak berguna bagi saya adalah, tak tahu kalau sekarang ada, dulu John memang ada, sharpener pensel sharpener dengan cermin. Tahu betul. Sekarang ada lagi tak? Sharpener dengan cermin. Sekarang tak ada kan, brother muda sebelah ni memang kata tak ada. Dulu John, ingat tak John? Sharpener dengan cermin. Apa gunanya sharpener dengan... Sejak bila kita tengah sharpen, kita nak tengok muka kita? Langsung tak berguna. Malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, 3 pelawak akan naik atas pentas. Pelawak pertama adalah seorang pelawak wanita. Ya. Teruskan tepukan untuk Adibah Yahya. Hello. Assalamualaikum. Ya, saya perempuan. Saya Adibah. Bukan Adibah No. No. Bukan Adibah No. Adibah No tu dia lahir siang tau. Sebab tu nama dia ada Nur. Nur ni cahaya. Betul? Nur cahaya. Saya lahir 3.34 pagi. Kau bagi tahu aku kat mana matahari 3.34 pagi? Tak ada kan? Tak ada. Okey, jadi saya ulang lagi sekali. Nama saya Adibah Yahya. Adibah Yahya. Saya ni suka sangat ulang nama. Supaya orang boleh ingat saya. Okey? So, saya ni memang kasar sikit. Sikit je. Suara ni, suara tipu. Suara betul saya guna masa nak, orang kata nak pujuk boyfriend saya je. Budak tu ada boyfriend ke? Come on lah. Ingat tak ada ke lelaki suka perempuan yang kasar?
Ada tau. Okay. So bila suara yang betul ni, yang bukan suara tipu ni, yang saya guna dengan boyfriend saya ni, dia macam ni. Nak pujuk je lah. Percayalah, kasihmu lama tersulam. Pun bunyi kasar Okey, tak apa, kita tinggalkan cerita tu. Malam ni saya pakai kasut boot Askar. Okey. Masa kecil-kecil, cerita pasal kasut Askar ni. Masa kecil-kecil, saya ni sekolah dekat Sarawak. Sekolah kita orang dekat luar kamp Askar. So, 70% murid-murid semua, budak semua memang anak Askar. So, bila darjah 1, cikgu tanya kat kita, kenalkan diri anda dan juga nama mak bapak, pekerjaan mak bapak. Wah, apa dia nak tahu mak bapak aku kerja apa? Kan? Saya tak faham. Jadi si budak dia pun start dulu. Nama saya Ali. Bapak saya Askar. Mak saya suri rumah. Nama saya Abu. Bapak saya Askar. Mak saya cikgu. Nama saya Acong. Bapak saya Askar. Mak saya telah tiada. Mak kau kerja telah tiada ni apa? Kan? Masa kecil mana kita tahu, betul tak? Jadi bila sampai giliran saya, nama saya Adiba Yahya. Saya, bapak saya Askar, mak saya Askar. Budak kat belakang tu. Mak dia Askar, mak dia Askar, mak dia Askar. So what? Dah memang betul mak saya Askar. Tak ada saya nak cakap bapak saya Askar, mak saya Sotong sebab tu saya lembut. Tak ada. Saya keras. Okay. Jadi saya pun macam, Okey. Ada soalan ke? Lepas tu dia pun macam, habis kalau mak hang Askar, pak hang Askar, pagi-pagi hang berkawat lah. Weh, mak cak saya Askar, Pak Su, Tok Wan, Mak Tok semua Askar. Kawat ni macam riadah kami pagi-pagi tau. Saya pun tiba-tiba cakap Penang pula kan. Saya pun tak tahu mana datang kan. Jadi dah habis tu, lepas tu bila dah membesar, bila interview, bila time kerja, saya punya bos suruh saya kenalkan diri apa semua. Saya buat macam biasa. Selepas 2 bulan saya berhenti kerja. Sebab dia suruh saya pakai lipstick. Hey, gua kasar, babe. Apa ni lipstick? Apa? Okey, saya cakap kenapa nak pakai lipstick? Dia kata supaya nampak menarik depan klien. Saya cakap, tak tahu ke masa sekolah, saya lelaki beratur tau depan saya. Beratur. Dia tanya nama tau. Dia tanya nama. So dia kata, boleh tanya nama? Saya malu-malu lah. Saya malu-malu je. Nama siapa kawan sebelah tu? Dia tanya nama kawan saya. Bukan nama saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetapi, kenapa kita nak bersangka buruh pada udang tu? Adiba ya tuan-tuan dan puan-puan. Anak orang Askar. Saya juga anak orang Askar. Betul. No, arwah bapa saya Askar, Colonel Musa. Saya dibesarkan juga di camp MINDEF, Ministry of Defence, kat Jalan Geni. Tahu kat mana? Jalan Geni. Masa kecil dulu saya tinggal dekat Jalan Geni. Saya selalu ikut bapa saya jalan merayau dekat MINDEF. Bapa saya kenal. So sebagai kenal, bila dia jalan, di mana-mana dekat MINDEF dia jalan, bila askar-askar lain nampak dia, soldier-soldier lain, dia orang selalu kena respect, kena salute kan. Bapa saya jalan, askar-askar lain akan tengah jalan, nampak bapa saya, Tuan! Tuan! Wah, terus straight. Bapa saya kenal kan? Kenal bila dia nampak, Tuan! Kenal tak payah. Kenal jawab dia, balas dia. Itu je, cukup. Sikit. Itu je. Betul. Diorang terpaksa itu mengikut adat diorang. Tuan, bapak saya satu hari je. Sekali saya nampak bapak saya gabrah. Sekali. Bapak saya tengah jalan, dia kenal kan. Tiba-tiba satu general lalu. Bila general tu lalu, bapak saya nampak jalan tu. Tuan! General tu pula. General tu, dia tak payah. Kecuali dia balik, dia nampak isteri dia. Tuan! Okay, John, semua okay? John ni relax. Kalau pernah dapat John, kalau kita ada satu camera angle John. John ni dia, alright, John. John berasal dari mana, John? Singapura. Daripada Singapura? John, tak cukup masa kita malam ni untuk saya buat joke pasal Singapura, John. Episod ni hanya 30 minit tau, John.
menikah ni. Nak menikah, nak dekat mereka. Itulah dia, John. Betul. John, kalau John beritahu awal-awal daripada mula tadi, tak payah saya panggil pelawak-pelawak lain. Saya boleh setengah jam boleh kat sini. Kita bercerita pasal Singapura. Tapi tidak, John. Tidak. Kita tidak akan bawa begitu untuk segmen ini. Mungkin segmen lepas ni, John. Sebab pelawak seterusnya yang akan ke pentas, seorang pelawak yang baru juga, tapi saya yakin dia pelawak yang nama dia akan meningkat dalam komedi bahasa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, beri tepukan. Kita rewind dulu. John. Beri tepukan kepada Chem Kar Singh. Terima kasih Abang Harid. Abang ini tadi saya perhati daripada belakang. Bila komedian wanita datang sebelum ni bukan main semangat. Woo! Tengok lelaki boros sampai semangat dah kurang. So, nama saya Chem Kar Singh. Dan hari ini saya akan bercerita sikit pasal bahasa Punjabi. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni saya tengok kan bahasa yang kaya. Sebab dia ada pantun, peribahasa, simpulan bahasa, kata-kata kiasan, kata-kata kesat dan macam-macam lagi. Tapi yang kita tahu, bahasa Melayu ni memang bahasa yang cukup kaya. Dan hari ini saya nak cerita sikit pasal simpulan bahasa dan peribahasa. Sebab saya nak tunjuk kat Malaysia ni, bukan ada seorang je Sing yang tahu pasal peribahasa dan simpulan bahasa. Saya nak mulakan dengan peribahasa yang berbunyi hangat-hangat tai ayam. Yang bermaksud bersungguh pada awal yang sahaja. Tapi yang saya pelik ni, tai ayam je ke yang hangat? Kali terakhir saya cek, saya punya pun agak hangat juga. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, tidakkah kita risau perasaan tai kambing, tai lembu? Dan apa yang hebat sangat pasal tai ayam ni bukan tai bintang pun. Dan satu lagi peribahasa yang bunyi, ada udang di sebalik batu. Maksud dia ada niat tersembunyi. Tetapi kenapa kita nak bersangka buruk pada udang tu? Kasihan udang tu. Mungkin udang di sebalik batu tu tengah buat push up. Atau tengah bermain acing uruk. Jangan bersangka buruk. Barangkali udang tu saya rasa tengah melarikan diri daripada bau busuk tai ayam tadi. Dan ada pula simpulan bahasa ni yang berbunyi otak udang. Kajian saintifik telah dijalankan dan telah menunjukkan siapa-siapa yang ada otak udang tu bukan manusia, memang udang. Sebab tidak pernah dalam tamadun manusia ada manusia berotakkan udang. Dan kalau ia pun otak udang tu maksudnya bodoh, pandai pula udang tu bersembunyi di sebalik batu tadi. Dan bila kita pergi Terengganu pula, cara orang Ganu cakap lain sikit. Betul? Saya pergi satu kelab malam. Bukan, kelab malam pun tak boleh. Saya pergi satu kelab pada waktu malam. Kelab badminton lah kan. So, saya nampak dua awet yang cukup cantik macam dua-dua ni. You dengan dia ke? Bukan, ada Chan malam ni. So, contoh dua-dua awet ini kan. So, saya pun cubalah mengorak mereka. Punya nak mengorak macam-macam lain saya dah pakai. Pick up line dan sebagainya. Pick up truck pun saya dah pakai. Tak dapat-dapat. Tapi lepas 15 minit saya cuba mengorat, dua-dua tolek kat saya. Dia cakap dua patah perkataan je. Yang menyebabkan saya terharu. Haru biru. Sebab dua patah perkataan tu dah samakan status saya dengan pahlawan Melayu cemerlang, gemilang dan terbilang. Seperti hang tua dan hang jebat. Dua-dua tolek kat saya cakap, hang gatai. Dan kebetulan, saya juga menjadi pengacara untuk satu majlis di Terengganu tu, untuk majlis amal, untuk membuat kutipan derma untuk haiwan terbiang. So, saya nampak ramai orang kat sana. So, saya tanya mereka, anda semua sayang haiwan tak? Semua jawab, ya, kami sayang haiwan, kami sayang hayang. Sambil tangan kanan memegang ayam golek dan tangan kiri memegang kambing golek.
Biasanya orang kata kalau sayang, dari mata turun ke hati. Tapi kalau saya pergi sana, saya nampak memang sayang sangat daripada mulut turun ke perut. Okey, tuan-tuan, itu je saya ada. Terima kasih. Apa? Rahsia? Tak nak. Rahsia aku tak nak dengar. La. Itu dia tuan-tuan, Syem Kasing. Ya, bercakap pasal lawat, John. Kita ada masa lagi, John. John daripada Singapura, John. John daripada Singapura datang ke sini untuk rakaman ni ataupun memang ada kat Kuala Lumpur? Long John lah. Okey, Long John lah. Saya selalu pergi Singapura. 3 minggu lepas saya pergi Singapura. Saya ambil kapal terbang, saya sampai kat Singapura. Oh, begitu efisien tau, begitu efisien. Lepas keluar, dah ambil beg, dah pasport, dah cop dah, pergi kat lane taxi lane kan kat Singapura. Oh, kat Singapura best dia ada garisan dengan gate kuning. So kita nak pergi ke taxi, kita kena ikut arus gate tu. Kita ikut. Kita tengok dia orang semua ikut arus kan. Tapi tak ada orang, memang tak ada orang, kosong. Tapi kita saya tengok orang semua ikut. Kita orang Malaysia kan, kita tak nampak, kita macam ni je. Orang Malaysia kita tengok cara yang paling straight tau, Kita jangan buang masa. Apa nak jalan-jalan ni? Tak payah. Dan bila sampai dekat depan tu, taksi berturut. So, dia memang cepat, efisien. Singapura efisien kan. Orang datang, taksi datang. Buka. So, tak lama tunggu. Walaupun line panjang, tak lama. Lama-lama. 2-3 minit, dah sampai ke depan. Tiba-tiba taksi datang. Dia orang ada satu penolong tu. Okay, sir, your taxi. So, kita dipaksa mengambil taksi tu. Dipaksa. Kita tak ada pilihan. Kalau tak nak ambil taksi tu pun kena ambil. Saya cuba. Saya cakap dekat dia, bang, saya tak nak taksi ni. Sir, ni taksi, sir, your taxi. Tapi saya tak nak taksi ni. Sir, your taxi, sir, your taxi. Tapi saya nak taksi yang lain. Saja. Orang Malaysia saja. Oh, dia mula serius. Sir, horn. Roger, security. Ya, masalah. Ya, orang Malaysia. Mana dia tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan tepukan itu. Ini dia, Reza Mukmin. Assalamualaikum semua. Ya, satu lagi tepukan gemuruh pada host kita Haris Khana. Yeah. Tapi kenapa kita tukar perkataan habis ataupun kosong dengan kering? Contoh macam poket kering. Idea kering. Kenapa? Kalau macam ada duit dalam poket, tak ada pula kata, bro, makan jom aku belanja. Poket dengan basah ni. Tak ada pula macam tu. Ataupun, ya, terima kasih kepada host kita Haris Khana. Idea dia, kepala memang asyik basah dengan idea. Tak boleh kan? Anyway, saya ada rahsia sebenarnya nak bagi tahu. Nak dengar tak? Tak tahu kenapa kalau kita cakap ada rahsia, semua orang nak tahu. Belum pernah saya jumpa orang yang, bro, aku ada benda nak bagi tahu ni. Rahsia? Tak nak. Rahsia aku tak nak dengar. La. Memang dah jadi lumrah. Semua orang nak tahu rahsia kan. Dan semua orang dalam dunia ni ada rahsia. Tak kisahlah rahsia kecil ke besar. Nah, rahsia ni benda yang kita sembunyikan daripada orang lain yang kita tak nak orang tahu. Sebab biasanya rahsia adalah benda-benda yang negatif. Sebab benda positif kita tak rahsiakan pada orang, betul tak? Ada ke? Bro, aku ada benda nak beritahu tapi kau jangan beritahu orang lain. Apa dia? Petang tadi aku semayang asar. Tak, benda positif kita tak rahsiakan. Tapi tak adalah kita nak heboh semua orang kan. Pakcik, saya semayang asar ni. Bro, asal jom? Aku dah. Tak adalah nampak riak pula. Tapi kalau orang tanya, dah semayang asar? Dah. Kita jawab je, kita tak sembunyikan. Tak adalah kita nak rahsiakan. Dah semayang asar? Ada lah, anda boleh beritahu.
Dan kalau kita perhati betul-betul memang ada setengah-setengah tempat ataupun situasi yang kita tak boleh nak berahsia. Contohnya macam kat hospital. Kawan kita accident, operation, doktor keluar. Doktor, kawan saya macam mana, doktor? Ada lah, mana boleh beritahu. Tak boleh. Ataupun lepak kedai mamak ke. Ni, ada? Ya, minum apa? Ada lah, mana boleh beritahu. Haus lah pula. Menyesal pula berahsia. Tak boleh. Tapi kalau zaman dulu, kalau kita nak tahu rahsia sesebuah syarikat ke ataupun rahsia isteri kita curang ke, nak tahu rahsia dia apa, kita upah menyiasat persendirian untuk siasat kan. Tapi zaman sekarang ni tak perlu dah. Encik Kamal, saya nak cik siasat isteri saya keluar dengan siapa semalam, semua rahsia dia saya nak tahu. Sekejap. Tak apa Encik Kamal. Dia dah upload kat Instagram. Kenapa muka lelaki ni macam Encik Kamal Sekarang ni cukup senang. Kita buka Facebook, Twitter, Instagram, kita boleh tahu macam-macam rahsia. Dan kalau perasan dekat Facebook, kat Facebook ni paling biasalah. Ada orang naikkan iklan. Rahsia nak jadi jutawan. Rahsia nak jadi tinggi. Rahsia nak awet muda macam-macam. Saya pernah komen sekali. Saya tanya, Kak, betul ke ni rahsia ke? Dia balas. Dia kata, betul lah. Mana akak tahu, saya kata. Alah, semua, ramai orang tahu lah benda ni. Kalau orang tahu, tak rahsia lah, Kak. Lepas tu dia blok. Dan bila orang-orang share macam tu, kadang-kadang ada jugalah kawan-kawan share. Dapat tu, oh rahsia nak jadi cantik pun semua. Dia share lagi, dia berkongsi dengan semua orang. Ada tak kawan-kawan macam tu? Kalau ada, tolong unfriend dia sekarang. Nampak sangat dia tak boleh simpan rahsia. Okey, itu saja daripada saya, Reza Mukmin. Terima kasih semua. Reza Mukmin. Tapi memang betul apa dia cakap pasal sekarang Facebook kan. Alangkah bagusnya kalau Facebook boleh dimasukkan ke dalam hidup sebenar. Kita jumpa orang, kita tak nak cakap dengan dia, kita not friending you, bye. Sebenarnya senang kan? Okey tuan-tuan dan puan, itulah episod Komediri untuk malam ini. Anda telah dihiburkan oleh Adiba. Anda dihiburkan oleh Cemka dan Reza Mukmin. Nama saya Haridin Iskandar. Komediri bersama Haridin Iskandar. Ingat, jangan tak ketawa. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.